Assalamualaikum dan selamat pagi kepada anda penonton-penonton suka pagi di saluran 116 MyTV ataupun anda boleh menonton kami secara langsung di aplikasi MyTV. Mana-mana saya Fik Martin. Dan saya Haili Habibti. Ya, hari ini kita bersiaran langsung 7 hari bulan Ogos 2023, Haili. Betul. Dah seminggu Ogos dah. Ya, dah seminggu dah Ogos kita. Okey, Yap. kepada siapa yang masih tak boleh nak tengok kita live, boleh tonton saja di MyTV mana-mana. Anda boleh lihat di situ ada Google Play dan juga App Store, boleh download saja supaya boleh tonton kami di mana-mana saja anda berada. Betul. Elfie Main. Saya Haili Habibti. Memandangkan kita ni hari Isnin, betul Ya, tak? betul. Kan? Hari tu weekend buat apa? Saya weekend saya berehatkan diri di rumah. Oh, merehatkan diri di rumah. Dan Baguslah. Saya tengok wayang. Cerita apa awak tengok? The Meg 2. Boleh review sikit macam mana? The Meg 2 ni tak tahulah kan, orang luar bagi review macam 2/10, 3/10. Macam Haili bagi review 7/10. Wow, 7 Yes. Kalau orang luar bagi 2 dan awak 7/10 Yes. out of 10. Ya, saya kenapa? suka cast dia and of course saya suka jalan cerita dia. Cuma plot untuk The Meg 2 ni agak berterabur sikit. So saya faham kenapa orang cakap macam dia terlampau banyak untuk dihadamkan untuk satu movie. So saya rasa okay, 7/10 saya bagi, tapi orang luar bagi kurang ber 5 lah. But it's a fun thing to do, you know, weekends. Macam-macam jadi weekends awak. Ya, betul. Okey, sekarang ni di Pawagam banyak orang kata berita, cerita-cerita baru di Pawagam. Pergi tengok di Pawagam, jangan tonton di online secara haram. Support industri perfilman negara kita, ekonomi kita juga. Betul, guys. Okay. Alright, kita tak nak buang masa. Of course, kita nak Haili. teruskan. Kita dah tinggalkan anda semua dalam 2 hari itu kan. Macam-macam benda yang jadi. Hari ini, of course, kita nak tahu apa cerita hari ini. Jadi, jom kita ke segmen yang pertama. Apa cerita hari ini? Yes, awak Elfie Main. Sekarang saya. ni dah datang dah musim PRN kita awak. Betul. So ramai yang kata yang dah ambil cuti, yang nak pulang ke kampung halaman sebab ada 6 negeri yang bakal menjalani PRN. Betul. Okey, dan katanya PRN pengundi awal tunai tanggungjawab esok. Itu dia. Sebab kita dapat lihat sekarang ni musim-musim PRN, kita dapat lihat ramailah orang kata angkatan tentera dan sebagainya. Seramai 97,388 individu terdiri daripada anggota dan pegawai Angkatan Tentera Malaysia ATM dan polis bersama pasangan masing-masing akan menunaikan tanggungjawab mereka pada hari pengundian awal pilihan raya negeri di 6 negeri esok. Pengundian awal turut membabitkan pilihan raya kecil PRK Parlimen Kuala Terengganu susulan keputusan Mahkamah Pilihan Raya Terengganu pada 27 Jun yang membatalkan kemenangan calon PAS Datuk Ahmad Amzad Hashim pada pilihan raya umum ke-15 selepas mendapati berlaku rasuah. Itu dia. Ini yang paling ditakuti Yes. Kerana rasuah adalah pemusnahan negara. Betul. Rasuah adalah pemusnahan negara, betul tu. Dan saya nak ucapkan juga, kami ingin mengambil kesempatan untuk mengucapkan kepada anda semua yang akan pulang ke kampung halaman. Betul. Selamat mengundi dan undilah dengan bijak demi negara kita yang tercinta. Betul itu. Yes. Pilih orang kata yang betul-betul anda rasa boleh memimpin negara kita. Dan terlanjur Haili ada berkata pulang ke kampung untuk balik mengundi. Okey, di sini saya bagi tips nasihat sikitlah kepada anda yang akan memulakan perjalanan pulang ke kampung. Sila pastikan tayar anda dalam keadaan yang baik, cek minyak hitam dalam kenderaan anda dalam keadaan yang baik, kerana perjalanan jauh kita tidak mahu terjadinya apa-apa yang tidak diingini. Betul. Dan kata-kata itu dibawakan khas oleh Michelin. Saya. Ini sangat penting kerana kita tak naklah kita nak pergi mengundi betul, nak tunaikan tanggungjawab kita sebagai rakyat Malaysia, tetapi kena jaga juga kita tanggungjawab kita sebagai bapa kepada keluarga, ibu kepada anak-anak, anak kepada ibu bapa kita. So jangan kita tidak mahu benda-benda yang tidak diingini berlaku lah. Betul tu Elfie Main. Alright, jom kita pergi ke berita seterusnya. Ini adalah berita baik kepada orang-orang kepada wanita-wanita yang ingin membuka taska. Kerana mereka mendapat bantuan wang nanti. Alhamdulillah. Alright, ini kerana buka banyak ruang kerjaya. Di Kuala Lumpur peruntukan 10 juta ringgit bagi memudahkan proses pendaftaran dan memperluas program
pemulihan taska dan pusat jagaan kanak-kanak belum berdaftar di seluruh negara membuka lebih banyak ruang pekerjaan kepada golongan wanita. Itu dia. Ini sangat menarik ya sebab kita pun tahu kan sekarang ni ada pusat jagaan kanak-kanak yang lebih banyak. Betul juga dia akan membuka lebih banyak ruang pekerjaan kepada golongan wanita. Betul. Sometimes sekarang ni after pandemic lah especially, betul tak? Ramai wanita yang memerlukan, bukan ramai wanita saja, lelaki sekalipun, tapi ini kita konteks wanita kan yang memerlukan peluang pekerjaan. Jadi ini adalah alhamdulillah peluang yang sangat bagus untuk wanita di luar sana. Dan bantuan 10 juta ini sangat membantu kepada mereka yang baru ingin memulakan perniagaan membuka tadika ini kerana ia memberi ruang kepada mereka untuk buat penyelenggaraan bangunan, rumah dan juga keselesaan untuk anak-anak. Wow. Baik, itu dia. Dan bukan itu sahaja berita gembira dia, Alfi. Ya. Ini mari saya bawa ke Sarawak dan juga Sabah pula. Wow, ke Borneo kita. Ya, ke Borneo kita. Ini pun berita gembira juga di mana dua hospital pengajar UNIMAS dan juga UMS dijangka siap tahun hadapan. Itu dia. Di Kuala Nerus, dua hospital pengajar untuk Universiti Malaysia Sarawak UNIMAS dan Universiti Malaysia Sabah UMS yang dalam projek pembinaan dijangka siap sepenuhnya tahun hadapan. Alhamdulillah. Dan katanya Menteri Pengajian Tinggi Datuk Seri Mohamed Khalid Nordin berkata dua projek hospital terbabit mengalami kelewatan yang sepatutnya disiapkan 2 tahun lalu. Katanya ada masalah sebelum ini. Tapi alhamdulillah dijangka akan siap secepat mungkin. InsyaAllah. Betul. Ini sangatlah penting untuk kita, especially yang dalam bidang pengajian tinggi, institusi pengajian tinggi. Jadi setiap apa yang orang kata apa dirancang ataupun kita dah plan awal-awal harus menepati waktu, especially di kala musim-musim sekarang. Betul, kerana orang kata deadline itu sangat penting kerana dia akan mengganggu pelbagai department orang kata. Department. Betul. Alright, jom kita ke berita luar negara iaitu di Pakistan 15 maut kereta api tergelincir. Allahu Akbar. Itulah. Di Karachi sekurang-kurangnya 15 orang terbunuh manakala 40 lagi cedera apabila sebuah kereta api penumpang tergelincir di selatan wilayah Sikh Pakistan pada hari Ahad. Sekurang-kurangnya 10 gerabak Hazara Express yang dalam perjalanan dari bandar pelabuhan Karachi ke bandar Timur Laut Rawalpindi tergelincir berhampiran daerah Nawab Shah sekira-kira 267 km dari Karachi, lapor agensi Anadolu memetik Pakistan Railways. Wah. Ya Allah. Berduka cita kan ya? Ya, berduka cita kan sebab benda-benda macam ni kita tak expect akan berlaku. Betul. Kan. Macam saya katakan, kecelakaan ataupun di jalan raya especially ataupun yang melibatkan kenderaan ni, benda yang orang kata apa yang kita tidak pernah terjangka, tak pernah terlintas di fikiran sekalipun. Dan kita mintanya semoga apa yang berlaku di sana tu yang baik-baik sahajalah. Betul. Tak ada yang kata membimbangkan kita walaupun ada 15 maut, kita harapkan family diorang tabah kat sana. Betul. Dan ini juga kerajaan mereka kena mainkan peranan yang sangat penting kerana kena selenggarakan perkakas yang dah lama, yang dah rosak kerana ini melibatkan nyawa orang awam yang menggunakannya. Betul, Alfi Main. Jom. Baik, jom kita teruskan ke berita sukan kita pula. Let's go. Di mana Arsenal buktikan mampu cabar City. Saya kan kalau setiap kali saya baca berita sukan, memang tak mengena dengan saya sebenarnya. Tapi saya nak sampaikanlah kepada penonton di luar sana di mana di London Mikel Arteta percaya kemenangan ke atas Manchester City dalam saingan perisai community membuktikan mereka mampu memberi saingan sengit kepada juara treble itu dalam perebutan gelaran Liga Perdana Inggeris EPL. Skuad Arteta memberi amaran menjelang permulaan musim baharu apabila bangkit menewaskan City 4-1 menerusi penentuan penalti selepas seri 1-1 di Wembley semalam. Okey, itu adalah berita luar negara. Jom kita balik ke skuad negara kita. Okey, skuad negara kita. Badminton kita. Berita badminton? Okey, ini Zijia kerja keras cipta kejayaan positif. Ini untuk orang kata tepuk tangan. Kontingen negara kita. Kontingen negara kita, wah. Di Kuala Lumpur, pemain perseorangan lelaki profesional negara Lee Zijia menyedari ketika ini bukan lagi masa untuk bersenang lenang dalam usaha memastikan prestasinya kembali di tahap optimum. Wow. Alright, kepada kontingen negara kita, Zijia khususnya, terima kasih untuk mengharumkan nama negara kita. Kerja keras kerana kita sentiasa ada di belakang anda. Yes, teruskan berusaha. Kami rakyat Malaysia
sentiasa menyokong anda. Okey guys, kita dah borak banyak dah tadi. Kita nak tahu juga apa yang menariknya yang berlaku pada hujung minggu yang lepas. Kalau nak tahu, make sure korang semua stay tune di Suka Pagi. Eksklusif di Suka TV. Suka sangat. Patah 1000 hatiku. Tapi tak patah lagi dah. Jangan. Guys, kita baru nak borak lagi. Sekarang ni masih lagi kembali bersama kami di saluran 116 MyTV of course. Dan macam yang kami janjikan di segmen kedua kita ni, kita nak bagi tahu apa yang berlaku, yang seronok, yang happening. Yang kita orang semua suka sangat ni. Yang suka sangat. Jadi jom kita ke segmen yang seterusnya. Apa yang suka sangat? Ni Hailey dah nyanyikan lagu Sheila Hamzah Patah 1000 Hatiku. Kini tidak patah hati dah. Tak ada patah kerana hati dah, dia dah bercantum hatinya semula kerana Sheila Hamzah dan Ubay Sah bergelar suami isteri. Alhamdulillah. Dengan sekali lafaz Hailey, pasangan ini dinikahkan oleh bapa pengantin perempuan yang juga penyanyi era 80-an itu, iaitu Dato' Andy Lala dengan bersaksikan juru nikah Ustaz Hai Muhammad Khairi Hussein. Sheila atau nama sebenarnya Nur Syahila Amir Hamzah menerima mas kahwin sebanyak 20,000 daripada Ubay manakala hantaran dirahsiakan. Sheila berkata dia bersyukur kini bergelar isteri Ubay. Sementara itu Ubay atau nama sebenarnya Muhammad Ubaidillah Muhammad Zulkifli berkata dia sudah bersedia untuk memikul tanggungjawab sebagai suami dan bapa. Alhamdulillah, syukurnya. Sebab selama ni kita tengok je kan perkembangan percintaan mereka kan. Ya, percintaan Sheila Hamzah dan juga Ubay. Dan juga umum juga tahu Ubay baru sahaja kehilangan ibunya. Ibunya dan insya-Allah kami semua doakan kebahagiaan Ubay. Semoga dengan perkahwinan ini Ubay lebih orang kata apa gembira, orang kata apa sentiasa dapat dirahmati, mengisi kekosongan lah. Mengisi kekosongan di hati itu. Okey, Hailey ada cerita mengenai ibu Ubay. Okey, ibu Ubay ada dulu dia ada cerita bagaimana dia ni ada cerita dari ibu Ubay sendiri. Dia cerita kepada Sheila Hamzah, dia kata Ubay ni memang minat pada Sheila Hamzah kerana dari kecil masa zaman sekolah dulu belanja RM3. Okey, dari belanja RM3 tu naik bas, makan 50% tu dia simpan duit untuk beli kaset dan CD Sheila Hamzah. Kamu lah, saya buat benda yang dari sekolah. Saya buat benda yang sama dekat Pak Seo Jun. Oish. Alah. Saya pun beli juga. So saya mendoakan awak dapat jodoh dengan Pak Sojun Zoban ni. Amin. Kalau tak dapat Pak Sojun Korea, Malaysia pun boleh lah Alik. Pak tepi lah boleh lah. Adalah, you pun okey lah. Okey guys. Oh yang ni pun I suka juga. Sebab I suka semua line up dia. Tanpa cintamu aku hampa, tanpa kasih. Okey dah. Yang ni kita ada Festival Atas Angin. I rasa ini adalah khas untuk anak-anak indie yang tersakiti ataupun bahagia. Festival muzik indie terbesar negara, Atas Angin Festival, yang menampilkan 100% bakat anak muda tempatan telah pun berlangsung semalam di rooftop at 7 My Town Ceras. Kemunculan semula Atas Angin Festival 2023 menampilkan 75 barisan artis tempatan yang akan membawakan persembahan-persembahan hebat dari 4 buah pentas berbeza. Festival ini akan berlangsung selama 15 jam tanpa henti, yang bermula pada pukul 9 pagi sehingga acara tamat. Itu dia gambar-gambar di situ. Antara barisan artis yang menggegarkan festival ini adalah I Am Nita, Six Sense, Skudap Skudip, Kugiran Masdo, Gerhana Ska Cinta, Feel Good dan ramai lagi. Okey, boleh tak ulang Skudak Skudip tu? Skudak Skudip. Dia macam bunyi hip hop Skudak Skudip. Skudak pop. Itulah dia festival. Okey, sejak kebelakangan ni kan ramai festival muzik, banyak festival muzik yang ramai pengunjungnya. Ini membuktikan yang orang kata pesatnya, majunya orang kata industri muzik konsert kita kat dalam negara kita. And kalau dulu beberapa tahun lepas kita masih tidak kenal lagi kumpulan muzik indie dan sebagainya. Dan saya amat-amat berbangga dengan kumpulan-kumpulan muzik indie ni yang akhirnya ke depan mendapat perhatian daripada platform. Mendapat platform. Itu yang kita mahukan. Dan ramai juga anak-anak muda kita yang memberi sokongan. Orang kata sekarang ni yang anak-anak muda ni lebih indie daripada kita sebenarnya. Betul sebenarnya. Berdiri di atas kaki sendiri. Betul. Lalu aku anak indie yang melihat cahaya matahari.
Alright, ini cerita lagi pasal festival ni, Haili. Ya, apa festival lagi? Ini Malaysia memang banyak festival. Okey, yang lepas festival Good Vibe dibatalkan. Okey, ini ada satu lagi festival iaitu Kembara Rio 2023. Wow, Rio tak? Rio sangatlah ni. Kerana mereka juga memberi bantuan kepada peniaga-peniaga, berpeluang kepada peniaga-peniaga Good Vibe Festival yang terpaksa ditutupkan gerai-gerai mereka di festival hari yang pertama. Good Vibe Festival ni ada 3 hari, tapi hari pertama dah tutup. Macam manalah mereka nak berniaga, barang dah beli. So diberi peluang festival Kembara Rio yang menyediakan platform kepada usahawan dan artis mempamerkan produk dan bakat mereka akan diperluas di negeri lain bagi meningkatkan permintaan dalam industri kreatif. Penganjur Festival Good Festival 2023 dipanggil untuk membuka gerai secara percuma di Kembara Rio 2023 yang berlangsung di Fraser Valley, Kuala Kubu Baru, Selangor sejak kemarin. Menerusi salah satu gambar yang dimuat naik oleh Menteri Komunikasi dan Digital Fahmi Fadzil di akaun Twitternya, kelihatan beliau bergambar dengan penganjur festival berkenaan dia iaitu Future Sound of Asia. Wow, Alhamdulillah. Pengunjung boleh menyaksikan persembahan percuma saat Ratu Roella ada, Anwar Zain ada, Faizal Tahir, Kakak Azraf, Bang Fiz dan juga Najwa Latif. Tak, kita sangkakan macam nak make money tu dalam konsert yang adanya berdirinya artis antarabangsa. Betul. Tapi itulah rezeki, orang kata. Rezeki tak pernah salah alamat. Rezeki anda peniaga di luar sana dah tertulis. Orang kata Rio juga. Betul. Tapi Rio juga, Alhamdulillah, orang kata at least dapat pulangan juga. Betul. Saya masa dengar tu pun saya rasa turut kecewa sebab saya tahu barang dah beli. Orang kata dah lock dah, orang kata yang ada catering, yang ada kedai sebagainya dah tolak dah job lain. Bayangkan pengunjung-pengunjung peminat-peminat muzik dari luar negara yang beli tiket dan hotel untuk menyaksikan persembahan di Good Festival 3 hari itu dan tak dapat. Betul. Dan ini berita yang menggembirakan pula. Kita ada konsert musical Lawak Nusantara bakal berlangsung pada 19 Ogos ini. Tak sabar. Wow. Yes, iFix Studio bersama dengan Meseton Ventures bakal berganding bahu mempersembahkan acara konsert musical Lawak Nusantara yang akan menggabungkan kumpulan pelawak dari Malaysia dan Indonesia. Konsert musical Lawak Nusantara yang juga bakal menjadi konsert komedi pertama dianjurkan itu dijadualkan berlangsung pada 19 Ogos ini bertempat di Stadium Melawati Shah Alam. Acara itu juga akan berlangsung bermula jam 8 malam sehingga jam 11 malam yang menyaksikan persembahan hebat dan mencuit hati daripada pelawak-pelawak kedua-dua negara. Antara pelawak Malaysia yang ada, kita ada kumpulan Zero, trio adik-beradik itu kan, Sharif, Atu dan juga Melati. Kita ada Boche menggabungkan Aceh dan juga Fat. Kita ada pelawak dari Indonesia, Rina Noze, Suli dan juga Aziz Gagap. Dan tak lupa juga siapa ada? Dato' AC Rizal. Dato' AC Rizal pun ada. Peminat Dato' AC boleh pergi juga. Boleh. SCP Soul Lovers sila pergi. Sila untuk pergi. Dato' AC Rizal. Okey, dan Rina Nose pun ada. Hey. Apa khabar? Apa khabar? Untuk anda semua, jangan lupa untuk pergi dekat festival itu nanti. Yes. Alright guys, kita tak nak buang masa. Sekejap je lagi kita ada seorang orang kata apa, tetamu ni kan. Kita nak bincangkan sikit apa yang kita boleh buat aktiviti sepanjang bulan kemerdekaan ni. Betul. Kalau nak tahu, stay tune di Suka Pagi. Eksklusif di Suka TV. Suka sangat. Guys, masih lagi dalam Suka Pagi di saluran 116 MyTV ataupun boleh tengok Haili dan juga Elfie di aplikasi MyTV mana-mana. Ya, di mana-mana saja anda berada. Okey guys, kita tak nak buang masa. Saya memang dah excited ni. Betul. Sangat-sangat excited. Saya memang menantikan tetamu kehormat kita ni. Betul. Jadi jom kita ke segmen yang seterusnya. Knock knock, siapa tu? Hai, saya Mukhtaruddin daripada Arkin Negara Malaysia. Wah, comel sangatlah. Selamat pagi. Selamat pagi. Baiklah, bersama dengan kita hari ini kita ada Tuan Mukhtaruddin bin Lamsin, Timbalan Ketua Pengarah Sektor Penyelidikan dan juga Pengembangan Arkib Negara. Apa khabar Tuan? Baik, Alhamdulillah. Wah. Segak Terlebih dahulu saya ucapkan terima kasihlah
atas jemputan kepada saya untuk muncul di studio ini. Kami di sini Suka Pagi pun berbesar hati menerima kunjungan sebenarnya. Ya. Kan Aileen? Kasih diterima Tuan Mokhtar. Okey, seperti mana yang kita tahu, kita ada Tuan Mokhtaruddin hari ini, iaitu Timbalan Ketua Pengarah Sektor Penyelidikan dan juga Pengembangan Arsip Negara, di mana sebuah organisasi yang memperkasakan program pengembangan dan juga advokasi sejarah negara ke arah pengukuhan jati diri warga Malaysia. Hari ni kalau saya tahu saya pakai blazer, Wak. Saya rasa. Okey, jadi boleh tak Tuan Mokhtaruddin kenalkan diri dengan lebih mendalam, boleh juga kongsikan mengenai Arsip Negara kepada penonton di Suka TV? Okey, terima kasih. Terlebih dahulu saya perkenalkan diri saya. Saya Mokhtaruddin Lamsin, Timbalan Ketua Pengarah Sektor Penyelidikan dan Pengembangan Arsip Negara Malaysia. So, Arsip Negara Malaysia ini sebuah jabatan yang antara yang paling awal ditubuhkanlah, iaitu pada 31 Ogos 1957. Sebaik saja negara kita mencapai kemerdekaan. Kenapa ditubuhkan lebih awal? Sebab ini membuktikan bahawa Jabatan Arsip Negara Malaysia merupakan sebuah jabatan yang penting dalam pembangunan negara. Betul. Dalam menyimpan dokumentasi, segala benda-benda penting. Dua fungsi. Fungsi yang pertama ialah pengurusan rekod. Pengurusan rekod? Pengurusan rekod, kita menguruskan rekod-rekod dalam di pejabat-pejabat awam, rekod-rekod awam, rekod kerajaan. Kita juga menguruskan rekod-rekod yang mempunyai nilai sejarah yang akan dipindahkan ke Arsip Negara untuk rujukan generasi akan datang sekarang dan akan datang yang sebenarnya. Bayangkan kalau tiadanya persatuan ini daripada waktu itu, mungkin zaman sekarang ini anak-anak mungkin tak tahu peninggalan untuk negara kita. Rekod-rekod lama. Ya, betul. Okey, boleh Encik ceritakan tentang pelibatan Arsip Negara Malaysia dalam penganjuran pameran kartun seiring sejalan yang akan diadakan di Fahrenheit 88 nanti? Ya, okey, terima kasih. Kita bersama-sama berkolaborasi dengan Fahrenheit 88 Mall dan juga komik rumah kartun dan komik Malaysia. Untuk sama-sama menganjurkan sebuah pameran yang kita panggil Seiring dan Sejalan. Kalau dalam bahasa Iban yang dipopularkan hari itu, segulai sejalai. Segulai segalai. Dari bahasa Iban. Sangat menarik. Tetapi dalam bahasa Melayu adalah Seiring Sejalan. So, kita mengadakan pameran tersebut bermula pada hari Jumaat ini, 11 Ogos, so hingga 30 September. Bertempat di Fahrenheit 88 Mall, tingkat 2. Tingkat 2. Daripada 10.30 pagi sampai ke 10.30 malam. Wah, seronoknya. Waktu mall beroperasi lah orang kata. Inilah sangat bagus ni. Dan hari ini juga tertanya-tanya kenapa agaknya pihak Arsip Negara memilih orang kata konsep kartun ni untuk diketengahkan dalam bulan kemerdekaan kita ni untuk dijadikan pameran. Kita sebenarnya nak mengenangkan bahawa kartun merupakan satu medium. Medium yang boleh menyampaikan mesej-mesej yang baik, yang bagus, yang positif kepada masyarakat. Betul. Karena di dalam kartun itu sendiri mengandungi mesej, pesanan, kandungan, pesanan mengenai perpaduan, mengenai nilai-nilai yang baik dalam masyarakat. Dan di Arsip Negara kita memang ada koleksi kartun, karikatur, ada juga animasi. Dan di samping itu kita bekerjasama dengan rumah kartun dan komik Malaysia untuk kita membawa karya-karya daripada kartunis-kartunis yang terkenal seperti Datuk Lat, betul, Kampung Boy, Imuda, kemudian Imuda, Manai Sarawak, dan ramai lagi. Lebih kurang dalam karya saja adalah dalam lebih kurang 66 tak silap yang akan dipamerkan. Dan juga kartunis itu sendiri lebih daripada 30 orang.
Kartunis 30 orang kartunis. Karya mereka itu akan dipamerkan. Sebanyak 66 ya. Okey, ini sangat pendekatan yang sangat bagus ya, Encik. Kerana kita nak menarik minat anak-anak muda, anak-anak kecil dalam politik secara ringan, dia dari ke arah kartun, Aili. Betul. Sangat menarik. Sebab kita tahu kalau kartun ni selalunya dia lebih, orang kata apa, lebih sesuai dengan jiwa anak-anak muda. Dia tak boring kan kalau tengok selalu. Dia santai lah. Dia santai. Alamak. Kan? Sangat bagus kan? Lupa ayat santai. Betul, dia sangat santai. Jadi korang kena datang lah. Lagi ada tambahan lagi ke, Tuan Mokhtar? Okey, saya nak maklumkan bahawa pameran ini akan dirasmikan oleh Yang Berhormat Menteri Perpaduan Datuk Aaron Agodagang pada 14 hari bulan. 14 hari bulan ni ya? Ogos ini. Dia akan rasmikan dan beberapa aktiviti telah dirancang sepanjang pameran ini berlangsung sampai September 30. Antaranya ialah simbang santai bersama kartunis. Kemudian kita ada bengkel kartun dan komik. Ya, kemudian kita ada flea market. Dan kita ada juga aktiviti sampingan yang akan dijalankan oleh Arkib Negara. Sangat menarik. Ini tiada sebab untuk tidak anda bawa keluarga pergi ke Betul guys, this is very fun untuk aktiviti riadah bersama keluarga, di samping dalam mengingati juga dalam sejarah kemerdekaan kita. Kena dengan bulan kemerdekaan kita guys. Okey, kita nak tanya macam-macam lagi, macam bahan yang ada nanti dan sebagainya guys. Apa yang akan dipamerkan kan? Yes, tapi korang kena stay tune di Suka Pagi. Eksklusif di Suka TV. Suka sangat. Guys, masih lagi dalam Suka Pagi, saluran 116 MyTV ataupun aplikasi MyTV mana-mana. Betul guys. Masih lagi kita bersama dengan Encik Mokhtaruddin dari Arkib Negara. Betul. Tadi kita dah borak-borak kan Elfie Mak kan. Mestilah kita nak tahu kan macam pameran tu macam mana. Betul. Apa yang ada di sana. Jadi jom kita tengok sikit, ada orang kata apa, klik-klik sikit kita nak belanja. Jom kita belanja. Jom kita ramai-ramai kita tengok. Jom roll the VT. Ya. Menariknya. Menariknya. Awak, saya yang kat sini yang macam ke kiri ke kanan. So, saya tengok ada keluar man tadi. Betul, ada keluar man, kita nampak ada Bobo Boy, tak silap saya kan. Semua ada, macam-macam ada. Ejen Ali pun ada ke? Untuk anak-anak muda dekat luar sana ataupun kanak-kanak kan yang nak bawa parents, yang nak bawa anak-anak, itu adalah tempat yang sangat sesuai. Betul. Macam-macam ada, sangat menarik. Sangat aktiviti yang sihat orang kata. Dalam mengimbau sejarah orang kata. Ni, ala-alang cakap pasal sejarah ni kan. Kita nak tanyalah Tuan Mokhtar kan. Boleh tak kongsikan sikit dengan cara selaku seseorang daripada Arkib Negara ni kan. Macam mana nak menarik minat anak-anak muda, kanak-kanak yang sentiasa mempelajari kan. Nak bagi minat lagi dengan sejarah negara kita. Okey, terima kasih soalan itu. Memang sejarah ni merupakan satu subjek yang sebenarnya penting. Betul. Terlalu penting, tapi kadang-kadang kita membaca dalam media sosial bahawa ada yang tidak berminat dengan mata pelajaran sejarah. Betul. Saya, betul. So, kita kena mencari satu usaha. Kita kena mencari satu jalan
bagaimana kita nak menjadikan subjek sejarah itu diminati oleh pelajar, terutama generasi muda, kanak-kanak. Ya, betul. So, Arkiv Negara sebagai sebuah agensi kerajaan, kami bertanggungjawab membawa sejarah itu ke kehidupan masyarakat. Okay, salah satunya ialah pameran kartun. Pameran kartun ni kita tahu budak-budak suka dengan kartun. Ya, betul. Itu salah satu yang kita bawa. Inisiatif yang sangat baik, pendekatan yang sangat baik. Selain daripada itu, kita juga ada e-negarawan. E-negarawan ni kita ada virtual macam virtual reality. Kita ada satu apps ya. Kita panggil e-negarawan di mana orang ramai itu masyarakat termasuk kanak-kanak generasi muda boleh membuat lawatan secara maya ke Arkiv Negara. Wow, sangat menarik ya. Macam-macam cara dah ada guys sekarang ni. Ya, kita telah bangunkan semenjak 2021 dan sekarang ni alhamdulillah 90% dah selesai. Wow. Sekarang ni orang ramai boleh melayari, melawat kita dalam Memorial Tengku Abdul Rahman, Memorial Tun Hussein On, Memorial Tun Razak, Rumah Kelahiran Tun Dr. Mahathir Mohamad, Rumah Kelahiran P.Ramlee, Pustaka Peringatan P.Ramlee, Memorial Negarawan. Kita secara virtual. Maknanya daripada rumah kita boleh klik, kenali sejarah kita. Kita boleh tengok, kita boleh berjalan dalam memorial tu. Sangat menarik. Dia ada orang kata 3D ya. 360 dimension tanpa macam tu. fizikal. Wow, sangat menarik. Dan ini kita rasakan akan dapat membantulah sebab bukan semua orang Malaysia ni duduk di Kuala Lumpur. Betul. Bukan semua orang Malaysia duduk di yang berpeluang datang ke Kuala Lumpur untuk melawat memorial. So kita bawa ke kampung-kampung. Betul. Kampung-kampung. Tak semua orang berkesempatan untuk datang ke bandar. Yang ada internet. Ada internet dan mereka boleh melayari Arkiv Negara daripada jauh. Betul. Bertetapan dengan secara percuma. Secara percuma. Hanya mereka bayar internet. Jadi apa alasan anda anak-anak muda, adik-adik di luar sana, macam-macam dah kita buat. Yang dari maya kan, yang tekan je terus tengok 360. Jangan sampai lepas ni ada yang tekan terus korang kat sana. Wow, advance sangat. Tekepuk kat sana. Jatuhkanlah Arkiv Negara. Yes. Ni kita nak tahu jugalah cabaran dari Arkiv Negara kan bagi mengekalkan relevan organisasi bersejarah seperti Arkiv Negara kita pada waktu ini. Yes. Ya, cabarannya ialah kita mungkin berhadapan dengan masyarakat yang tidak menghargai sejarah. Tapi alhamdulillah, sebenarnya kadang-kadang kita beranggapan begitu, tetapi sebenarnya tidak. Sebenarnya tidak berlaku. Masyarakat Malaysia sentiasa menganggap bahawa sejarah itu penting dalam pembangunan negara bangsa. Betul. So Arkiv Negara sebagai sebuah agensi yang dipertanggungjawabkan untuk melindungi, memelihara khazanah warisan negara. Sentiasa membawa program-program yang boleh mendekatkan sejarah kepada masyarakat. Sangat betul. Sangat tepat, sangat betul lah kan? Tak ada alasan lagi untuk orang kata masyarakat mengenali sejarah kita. Dan mereka mengenali Arkiv Negara. Arkiv Negara ini sebuah jabatan yang sebenarnya dalam dunia ni, archive dalam bahasa Inggeris, arsip dalam bahasa Indonesia, merupakan institusi yang paling penting. Dia sebenarnya bermula daripada zaman Yunani dulu. Di Roman Archivum dia dipanggil macam tu. Kemudian apabila revolusi Perancis 1789, maka lahirlah Arkiv moden, maknanya ada bangunan, diinstitusikan untuk dipamerkan. Diinstitusikan bahawa rekod-rekod yang penting dalam peradaban bangsa disimpan dan dipelihara di Arkiv Negara. Dan peranan itu daripada itu sampai sekarang, Arkiv Negara telah menjadi satu entiti penting dalam pembangunan negara bangsa.
Betul. Wow, itu dia guys. Guys, bersempena dengan bulan kemerdekaan ni kan, inilah masa dia untuk kita mengambil peluang ataupun mengambil masa kita untuk pergi melawat ke Arkib Negara. Kalau tak pun macam yang Tuan Mokhtar bagi tahu tadi kan, kita boleh pergi secara maya saja guys. Betul, tiada alasan lagi. lagi. Tak ada alasan lagi untuk korang di luar sana. Okey, bersempena dengan pameran kartun seiring sejalan ni kan, kita nak tanya apa harapan Tuan Mokhtar Widi sendiri untuk pameran kali ini? Yes. Harapan saya ialah orang ramai mengambil peluang ini untuk membawa anak-anak buat lawatan. Berkunjunglah ke pameran yang akan diadakan nanti. Yang keduanya, saya mengharapkan bahawa usaha-usaha Arkib Negara dalam pemeliharaan, penyimpanan khazanah negara ini mendapat respons yang baik daripada masyarakat. Dan mereka boleh menyumbangkan bahan-bahan yang mempunyai nilai sejarah yang ada dalam simpanan mereka untuk disimpan dan dipelihara di Arkib Negara. Betul. Bagi dikongsi dengan masyarakat ramai. Generasi akan datang. Generasi akan datang. Betul, InsyaAllah. Okey, perkongsian yang sangat menarik hari ini. Wow, di Suka Pagi pun kita nak mengucapkan ribuan terima kasih kepada Encik Mokhtaruddin kita ya dari Arkib Negara. Betul. Terima kasih atas perkongsian ini dan juga kepada penonton-penonton di rumah. Inilah masanya untuk kita beriadah dan berilmu. Yes, jangan lupa datang ramai-ramai ke Fahrenheit 88. Yes guys. Okey, kita nak ucapkan terima kasih banyak kepada Tuan Mokhtaruddin kita. Thank you so much. Perkongsian yang sangat menarik dan kepada anda semua jangan ke mana-mana. Sekejap je lagi kita nak kongsikan cerita-cerita artis kita di Malaysia. Betul. Jadi teruskan bersama kami di Suka Pagi. Eksklusif di Suka TV. Suka sangat. Wow guys, masih lagi bersama Hairi dan juga Alfie Martin di Suka Pagi y'all. Gitu. Nampak? Hari ni I bersemangat guys. Kenapa you semangat? Sebab I nak dengar lagu kejap lagi. Hari Isnin kan? Yes, malam ni kita ada Suka Tune. Yes. Okey, buat anda semua yang tak tahu, Suka Tune ada buat giveaway contest. What? Di mana hadiahnya adalah Tecno Mobile dan earbuds. Diberikan secara percuma setiap minggu. Betul guys. Cara nak dapatkan mudah sahaja. Rakam video cover lagu dari carta Suka Tune. Okey, lepas tu post dekat Instagram dan juga TikTok. Okey, jangan lupa untuk tag Suka TV IG dan juga hashtag Suka TV. Wah, itu dia. So kepada anda semua yang minat nyanyi tu kan, biarlah nyanyi tu dapat hadiah. Habuan kan? Yes. Pada nyanyi saja-saja. Saya tahu ramai yang menyimpan bakat yang terpendam. Okey. Dengan bakat itu anda berpeluang untuk memenangi telefon bimbit Tecno dan juga earbud. Okey guys, untuk tidak membuang masa, jom kita teruskan ke segmen kita yang seterusnya. Jom membawang. Kupas lagi. Kupas. Ini kisah mengenai... Ini sesuai dengan awak. Sesuai dengan saya? Betul. Kenapa? No doubt lagi dah. No doubt. Memang kena dengan awak. Kena, awak pun memang tengah mencari jodoh sekarang. So memang sesuai lah. Okey, ni ada seorang selebriti ni. Dia kata dia tidak menutup pintu hatinya untuk bercinta atau berkahwin lagi. Siapa dia? Nadia Bryan. Dia impikan calon suami kukuh pengetahuan agama. Oh, begitu. Okey, semua pun tahu, umum pun tahu ya, pelakon Nadia Bryan berkata dia tidak menolak untuk kembali mendirikan rumah tangga selepas gagal dalam perkahwinan 2 tahun lalu. Memetik Harian Metro, Nadia berkata sudah tentu tidak mahu berkahwin namun tidak terkejar-kejar mencari pasangan buat masa ini. Okey, kami pun doakan Nadia Bryan Siapa jumpa. tak nak kahwin kan? Ya, jumpa juga jodoh macam dengan Alfie Martin. Betul, why not Sebab Nadia? so far memang I nampak you memang kukuh ilmu agama you. Nadia? Lepas abang, Alif apa? Abah. Nampak? Nadia call. Nampak? Memang kukuh ilmu agama dia. Saya berani jamin Nadia, don't worry. Okey, itu kalau cerita perkahwinan. Okey. Ini ada cerita perkahwinan juga tapi yang tak berapa nak siok ni. Teruskan. Awak jangan ambil intro saya boleh tak?
Ini mengenai seorang pengarah kita. Alamak, saya pun turut bersedih atas berita ini. Aziz M. Osman, Puteri Lily bercerai selepas 13 tahun. Okey, rumah tangga pengarah Aziz M. Osman dengan isteri Puteri Lily Lokman dilaporkan sudah berakhir apabila perkahwinan yang dibina 13 tahun lalu akhirnya terlerai pada bulan lalu. Memetik BH Online, perkara itu didedahkan oleh Puteri Lily menerusi perkongsian di Insta Story. Menurut Lily, dia mendedahkan perkara itu bagi mengelakkan timbul fitnah. Jadi kami mendoakan semoga pengarah Aziz M. Osman kita terus kuat, bahagia selepas ini. Begitu juga dengan Puteri Lily. Moga perpisahan itu tidak orang kata mendatangkan kemudaratan kepada perasaan anak-anak. Baik. Okey, kalau cerita pasal Aziz M. Osman ni kita teringat cerita X-Ray. Kalau Kak Lily lamanya zaman tu ke you? Kalau Lily pula cerita ni Puteri Impian. Nampak tak betapa purubanya kami boleh masuk arkib negara sebenarnya. Sukanya. Teruskan. Alright, ni kita nak cerita mengenai Samsul. Kami gembira lihat sikap Samsul, kata bapanya iaitu Datuk Yusof Haslam. Okey, semalam pengarah Samsul Yusof dilihat ada berkongsi video menemani dan memberi sokongan kepada dua anaknya iaitu Syekhul Islam dan Sumayah yang menyertai pertandingan Hari Sukan. Memetik Harian Metro, bapa pengarah itu iaitu Datuk Yusof Haslam meluahkan rasa syukur dan gembira melihat sikap Samsul yang kini mengutamakan anak-anak. Alhamdulillah. Itu yang sebaiknya. Yes. Sebab orang kata apa, penceraian ni bukanlah satu titik akhir dalam sesuatu kebahagiaan. Betul. Especially parents yang mempunyai anak-anak. Anak-anak ni yang akan orang kata apa, absorb segala energi yang revenge, rebellious nanti bila besar. Jadi Alhamdulillah kami doakan Syamsul Yusof terus begini kekal macam ni je. Ataupun mungkin memang beliau sebegini. Ya, mungkin dia tidak dipamerkan. Tidak dipamerkan. Kita pun tak tahu. Tapi kami mendoakan yang baik-baik sahaja untuk seluruh keluarga Datuk Yusof Haslam. Betul. Baik, kita nak teruskan lagi. Kalau tadi kita borak-borak pasal perkahwinan. Betul. Ya, grand betul. Ya. Kali ni kita nak kita tahu Sheila Hamzah mungkin akan orang kata apa, pergi ke negara lain. Dan katanya Sheila Hamzah tak nak PJJ. Ubay tak halang isteri kembali ke China. Okey, kalau tak nak PJJ, dia kena pergi ke China juga? Mungkin tidak. Umum mengetahui penyanyi Sheila Hamzah sekarang ni sah bergelar isteri kepada pempengaruh media sosial Ubay, iaitu nama sebenarnya Ubaidillah, pada Sabtu lalu. Memetik Efsa Online, Ubay berkata jika dia tidak menghalang isterinya jika mahu menyambung meneruskan kerjaya nyanyiannya di China dan terbuka mengenai perkara itu. Sebaik-baiknya itulah, that's why lah mereka pun menjalinkan pernikahan supaya kalau betul Sheila Hamzah ke China, dia boleh ikut sekali. Guys. Dan buat konten bersama rakyat China. Hari ni Afiq kelakar lah guys. Tak boleh. Tapi okeylah untuk sempena membuka hari Isnin kita kan. Kita kena bagi orang good vibe untuk mereka untuk teruskan kehidupan harian. Thank you so much kepada yang menonton kami, yang setia menonton kami daripada 1 jam yang lepas. Of course di Suka TV kami sajikan kepada anda semua rangkaian-rangkaian orang kata program yang menarik. Kita ada Hawa sekejap lagi. Dan kita ada Suka Tune malam nanti. Diikuti pula dengan VC. Betul. Jadi stay tune bersama kami, jangan ke mana-mana. Dan terima kasih juga kepada kru produksi kita. Terima kasih Bertukar Lumus untuk menjayakan program selama 1 jam ini. Betul. Terima kasih pada anda juga yang menonton kami di saluran 116 MyTV. Dan akhir kata daripada kami, have a nice day. Bye. Have a great Monday guys. Thank you very much.